Okey, menentukan nilai had bagi fungsi tertentu. Kalau tengok dalam buku teks ni tu, video pun cikgu dah bagi kan. Buku teks muka surat 31. Okey, dia ada kat sana. Dia kata apabila X menghampiri A dengan keadaan X tak sama dengan A, had bagi Fx ialah L. Okey, cara nak tulis dia ialah had, tengok buku teks dia muka surat 31 tu, had bila X menghampiri A untuk fungsi Fx ialah sama dengan L. Itu cara kita tulis lah. Had X menghampiri A untuk fungsi Fx sama dengan L. Sekarang kita nak tentukan nilai had tu. Okey, nilai had tu maksudnya nanti kita akan masukkan nilai A ni lah. Okey, malam ni insyaAllah kita tengok yang tu je dulu. Nak tengok, nak bagi kau mahir lah. Kita tengok terus contoh ya. Contoh latihan kendiri 2.1. Muka surat berapa tu? Muka surat 33. Okey, so dia kata cari had bagi setiap fungsi yang berikut apabila X menghampiri kosong. A, kita ada X kuasa 2 tambah X tolak 3. Jadi cara tulis tadi ialah had X menghampiri kosong untuk fungsi X kuasa 2 tambah X tolak 3. Okey, kita masukkan saja nilai X tu ialah kosong. Kosong kuasa 2 tambah kosong tolak 3, jadi nilai dia ialah negatif 3. Okey, kita tengok beberapa keadaan lah. Kalau yang ni kita boleh terus masukkan nilai dia. Okey, sama juga dengan B. B kita ada X tambah 1 punca kuasa 2. Jadi cara tulis dia ialah had X menghampiri kosong untuk fungsi X tambah 1 punca kuasa 2 dan masukkan nilai X, kosong tambah 1 punca kuasa 2. 1 punca kuasa 2 ialah 1. Okey. Boleh ya? Boleh. C. Kalau dia cakap ya, C. X tambah 4 per dengan X tolak 2. So had dia ialah had X menghampiri kosong untuk fungsi X tambah 4 per dengan X tolak 2. So gantikan X kosong. Kosong. Jadi 4 bahagi negatif 2 ialah negatif 2. Okey, dan D, A per dengan A X tambah A. Okey, so had X menghampiri kosong untuk fungsi A per A X tambah A. Gantikan X sama dengan kosong. Jadi A per dengan A darab kosong tambah A. A darab kosong kosong kan? A per A ialah 1. Okey, setakat ni boleh kita masukkan je nilai dia. Sebab kita tak jumpa lagi bentuk lain. Nombor 2. Cikgu sekejap cikgu. Okey. Terima kasih. Okay, ni soalan buku teks je ya. Nanti boleh tengok buku teks. Okey, boleh? Dah? Cikgu. Dah?
Nombor 2A. Had X menghampiri kosong untuk fungsi 3X tolak 1. Okey, so kalau kita masukkan nilai pun dia dapat nilai lah. Tolak 1, so dapat negatif 1. Okey kan, tak ada masalah. B, had kita tukarkan terus had X menghampiri negatif 3 untuk 10 tolak 2X punca kuasa 2, masukkan nilai dia 10 tolak 2 darab negatif 3, punca kira 10 tambah 6 kan? 16 jadi 4, punca dapat 4. Okey. Okey ya? Setakat ni okey, kita masuk je nilai had tu dapat nilai. Semua dapat nilai kan? Okey cikgu. Okey. C pula. 2C. C, had X menghampiri negatif 3 untuk fungsi X kuasa 2 tambah X tolak 6 per dengan X tambah 3. Okey, kalau kita masukkan nilai dia jadi apa? 3 kuasa 2 tambah negatif 3 tolak 6 negatif 3 tambah 3. Bawah pun dah nampak dah kosong kan? Okay, kalau kita bahagikan dengan kosong, apa-apa nombor bagi kosong dapat tak nilai dia? Tak. Okay, katalah atas ni ada nilai. Ya kan? Katalah atas ni ada nilai 3, katalah kan. Bahagi dengan bawah ni kosong. So dia error kan, maksudnya tak boleh lah. Okay, jadi kat sini mesti ada satu penyelesaian lain. Kita tak boleh lah terus masukkan nilai dia. Okay, jadi kita kena fakturkan dia. Ni X kuasa 2 tambah X tolak 6, kita boleh fakturkan. Sama ada kamu nak darab silang ataupun gunakan kereta. Macam mana gunakan kereta? Gunakan kereta untuk faktor lah. Kan? Ada belajar dalam maths? Mod 3 kali EQN mod 2. Okay, dapat A dia ni, A dia 1, ingat lagi tak? Ni A, ni B, ni C. So A dia 1, B pun 1, C dia negatif 6. So kita dapat berapa? X dia kita dapat 2. Kita dapat X dia ialah 2 dan satu lagi ialah X negatif 3. Jadi faktor dia macam mana? X tolak 2 lepas tu X tambah 3. Ya, ni tukar tanda kan? X tolak 2, X tambah 3. Okay, jadi itulah faktor dia. So kita tukar kat sini. Faktor kan? X tolak 2, X tambah 3 per dengan X tambah 3. So bila ni ada atas darab yang sama, so kita boleh potong. Yang tinggal ialah had X menghampiri negatif 3 untuk X tolak 2 je. Baru kita masukkan nilai. Negatif 3 tolak 2 ialah negatif 5. Negatif 5. Okay. Jadi tadi bila kita masukkan nilai, kita dapat nilai ni kosong. Jadi maksudnya ada cara lain untuk kita selesaikan. Kita faktorkan, yang atas ni faktorkan dan boleh potong X tambah 3, X tambah 3, yang tinggal X tolak 2, baru masukkan nilai semula. Okay. Faktor ni ada yang tak tahu ke? Ada yang tak ingat dalam maths kita ada belajar ni? Cara nak faktor. Biasanya kita dapat nilai X kan, lepas tu kita patah balik untuk faktorkan dia. Sepatutnya tulis ni dulu, faktor dulu baru jawapan akhir kan. X sama dengan negatif 3. Jadi kalau kita tekan kereta, kita dapat jawapan akhir dulu. Lepas tu baru kita patah balik, tuliskan dalam bentuk faktor.
Okey. Boleh? Okey. Kita cuba D. D had X menghampiri 6 untuk X tolak 6 per dengan X kuasa 2 tolak 36. Okey, ni kalau kita masuk nilai pun kita dapat kosong juga. 6 tolak 6 kosong kan. So tak boleh masuk nilai terus. Jadi kita kena faktorkan. Atas tak boleh faktor dah, memang X tolak 6. Jadi kita boleh faktorkan yang bawah. Okey, ingat lagi tak cara faktor ni? Cikgu tak ingat. Mungkin kamu belajar tingkatan 3 kot. Cara faktor-faktor ni. Okey. So ini ada X kuasa 2, ini 36. Tapi 36 ni ialah nombor kuasa 2 sempurna kan? Nombor kuasa 2 sempurna dan ini operasi dia tolak. Jadi kita boleh tukarkan dia. Ni ialah X kuasa 2 tolak berapa kali berapa 36? 6 kuasa 2 kan? So kuasa 2 cara faktor dia ialah berapa? Tolak 6, X tambah 6. X tambah 6, X tolak 6. Ingat tak? Siapa yang ingat ni? Ini kena tulis baiklah. Okey, kalau yang tak ingat tu kena ingat balik lah. Lepas tu baru ada yang sama. Dan bolehlah kita potong. X tolak 6, X tolak 6. Jadi yang tinggal untuk cari had ialah 1 per X tambah 6. Barulah kita masukkan nilai dia. Jadi 1 per 6 tambah 6, 1 per 12. Okey, cara faktor ni tadi bentuk dia ialah bila kita jumpa nombor kuasa 2 sempurna, kita tukarkan dia dan operasi mestilah tolak. Kita jumpa dalam keadaan macam ni. Jadi faktor dia ialah 2 kurungan, 1 tambah 1 tolak AB. Kalau masih ingat lah. Dan kena ingat lah balik. Okey, untuk ni. Jadi nombor kat belakang ni kena familiar. Apa nombor kuasa 2 sempurna? 1 lagi. 1 kuasa 2, 1 lagi. 2 kuasa 2, 4. So kat sini kat sini nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna. Nanti kamu kena tukar jadi kuasa 2 macam ni. Baru boleh buat dia punya faktor dia. Lagi 9, 16, 25, 36, 49 lagi 8, 64, 9, 81 lagi 100, 100 121, 144, 169. Ni sampai 13 ni. Ni sampai 13 kuasa 2. Kalau ingat lebih sikit lagi bagus lah. 14, 15 kan. Ni nombor ni kena ada dalam kepala ni. Kita nampak nombor ni kita dah tahu dah dia siapa punya kuasa 2. Ni 6 kuasa 2. Yang ni 9 kuasa 2. Macam tu. Okay. So kita akan jumpa benda ni banyak lah nanti. Okay, D, E. E pun sama. Kalau kita masukkan terus nilai had tu, kita dapat kosong kan? Ni tak apa, D, E. E had X menghampiri 2 untuk X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 per X kuasa 2 tolak 4. Okay, so kita nampak ni ada tolak ni. 4 ni pun nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita boleh faktor kat sini. Atas pun boleh faktor, gunakan kalkulator tadi. Bawah pun boleh faktor juga. Okay, so kalau bawah faktor tadi jadi apa? Tukarkan kepada kuasa 2 sempurna tadi 2 kuasa 2. Betul tak? Ini tadi. So bila kita ada bentuk ni, nampak ni. Ni kuasa 2 tolak dengan kuasa 2 bentuk ni. Jadi dia akan ada 2 kurungan. 1 tambah, 1 tolak dan ambil nombor dia lah. Ni X2, X2. Macam tu. So yang ni atas ni kita faktorkan. A dia 1. Nampak tak? Masukkan A dia 1, B dia negatif 3, C dia 2. So kita dapat X dia ialah 2 dan X dia ialah 1. Jadi apa cara faktor dia apa?
Dia dua kurungan kan. Ini positif jadi negatif 2. Positif jadi negatif 1 X. Dan yang bawah ni, bila kita faktor tadi dah jadi 2 kurungan 1 tambah 1 tolak X tambah 2 X tolak 2. Ini kena tulis had balik lah. X menghampiri 2. Had X menghampiri 2. Okay, so sekarang kita boleh potong. Apa yang sama? Ni sama kan? Okay, yang tinggal X menghampiri 2 untuk X tolak 1 X tambah 2. Barulah kita masukkan nilai dia. Sama dengan 2 tolak 1 2 tambah 2 1/4. Okay, so yang ni tadi faktorkan guna kalkulator. Guna kalkulator. Yang ni faktor ikut apa? Ikut pemfaktoran yang kita pernah belajar. Okey dah ya. Kita tengok G. F tu cikgu tak pastilah, mungkin ada silap ke. Nanti cikgu check semula. Atau dia dah cuba tak F? Dapat tak? Okay, so cikgu skip lah F tu dulu. G. Kita buat G ya. G. X menghampiri 4 untuk X tolak 4 per dengan X punca kuasa 2 tolak 2. Okey, ni kalau kita masuk 4 pun jadi kosong. 4 jadi 2 tolak 2 pun kosong kan. Tak boleh lah ni. Kalau nak faktor pun tak boleh faktor juga. Ini bukan kuasa 2. Tak boleh faktor kan. Jadi macam mana kita nak settlekan? Okay, ni cikgu dengar daripada kelas pertama lagi. Ada yang sebut tu konjugat tu kan. Cikgu boleh tengok betul teks contoh dia. Surat berapa? Kita kena darabkan dengan konjugat tu lah. Surat 32 tu. Okay, 32 contoh 1 penyelesaian C. Okay, bila kita gantikan dapat kosong, kita tak boleh faktor. Tadi kita dah cuba untuk soalan lain tu faktor boleh kan, jadi kita boleh guna faktor. Tapi sekarang kita tak boleh faktor, jadi kita guna satu cara lagi, ialah dengan mendarabkan dengan konjugat dia. Apa dia konjugat? Tengok kat sini. Okay, konjugat tu ialah nilai ini kat bawah lah untuk yang ada punca kuasa ni. Kalau sini tolak, kita akan darabkan dia dengan tambah 2, tukar tanda je. Atas pun sama. X tambah 2. Okay, macam tu. Okay, ni tadi samalah juga tadi, nampak tak? Ini, dia akan jadi kalau tadi kan A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tu, kita jadi 2 kurungan 1 tambah 1 tolak AB. Sebenarnya nampak tak sama? AB kan? Sama kan? Ni tolak, ni tambah. 1 tambah 1 tolak. Tak kisah depan belakang. Jadi dia punya apa ni? Dia punya bentuk akan jadi macam ni. Tu dia akan jadi yang bawah ni ialah A ni kuasa 2. A kita sekarang ialah X punca kuasa 2. Kuasa 2. Okey, lepas tu tolak dengan B. B kita sekarang ialah 2. 2 kuasa 2. Bentuk yang sama juga. Nampak tak? Yang atas ni tak apalah. Yang atas ni biar dia macam tu. So kita darabkan macam tu. Yang bawah ni kita tukarkan.
Okey. So yang ni kalau punca kuasa 2 kuasa 2, punca kuasa 2 kuasa 2, punca kuasa 2 kuasa 2, hilang rumah dia kan? Dia akan jadi X saja. X. X je kan? So dekat sini, ini tulis balik. Tambah 2. Yang ni dah hilang rumah dia jadi X. X tolak 2 kuasa 2 ialah 4. Okay, lepas tu kita tengok ada yang sama ni. Boleh potong. Dan sekarang kita sebenarnya mencari had X menghampiri 4 untuk fungsi X punca kuasa 2 tambah 2. Ini kena tulis lah ya. X menghampiri 4. Had X menghampiri 4. Barulah kita masukkan nilai dia. 4 punca kuasa 2 tambah 2. Jadi 2 tambah 2 ialah 4. Okay, sama juga kita kena guna yang ni juga. Yang kita belajar dah lama dulu, form 3 kan? Form 3 ke form 4? Form 4 cik rasa kita dah tahu dah benda ni. Form 3 lah kalau ingat. Okay, so jadi tadi kalau kita boleh masukkan terus dapat nilai, okey. Kalau tak boleh, kalau masukkan nilai dapat kosong, kita cuba faktor. Kalau boleh faktor. So bila boleh faktor dan kita boleh cancel, boleh masuk nilai terus. Tapi kalau tak boleh faktor macam ni, kita darabkan pula dengan konjugat dia, atas dan bawah, darab konjugat dia. Dan lepas tu simplify dia, baru masuk nilai. Last sekali baru masuk nilai. Dan mesti dapat jawapan. Yang F tu bolehlah cuba. Cikgu cuba tak dapat yang F tu. Kalau kamu cuba dapat, nanti share dengan kawan-kawan. KG, H. Dah ni? H. Had X menghampiri 3 untuk 3 tolak 2X tambah 3 punca kuasa 2 per dengan X tolak 3. Okay, kalau masukkan nilai 6 tambah 3, 9 punca kuasa 2, 3. 3 tolak 3 kosong kan? So kosong bagi ni tak boleh kan? Okay, jadi tadi kalau maksudnya kalau kita jumpa punca kuasa ni, dia mesti jarak dengan konjugat dia lah. Okay, so apa konjugat dia ni? Ini tolak, jadi kita darabkan dengan tambah. Tambah dengan 2X tambah 3 punca. Bawah pun sama. 3 tambah dengan 2X tambah 3 punca. Okey. So yang atas ni tadi, bentuknya yang sama tadi. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tadi. Sama dengan 2 kurungan, 1 tambah 1 tolak. A, B, ni kan, 1 tolak 1 tambah. Jadi bentuk dia ialah 3 kuasa 2 dengan tambah, ni tolak 3 kuasa 2 dengan 2x tambah 3 punca kuasa 2 kuasa 2. Okay, so dia ialah 3 kuasa 2 tolak 2x tambah 3 punca kuasa 2 kuasa 2 per dengan yang X tolak 3 darab dengan 3 tambah 2X tambah 3 punca kuasa 2. Okay, so ini bila kita darabkan ni, lihat jangan lupa tulis ya. Okay, bila kita darabkan ni, ini rumah dia akan hilang, tinggal yang dalam je. So 3 kuasa 2, 9 tolak dengan tinggal yang dalam 2X tambah 3. Yang ni memang kat bawah lah. Okay, cikgu buat panjang sikit supaya nanti kamu nampak. Kalau yang boleh skip, skip je lah. Okay, lepas tu buka kurungan. Negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif. Ni masih lagi. Tulislah ulang-ulang kan. Tambah 2X tambah 3 punca kuasa. Ini tulis je had ni. Had X menghampiri 3, had X menghampiri 3. Okay. Lepas tu yang ni tolak lah. 9 tolak 3. 9 tolak 3, 6. Jadi
had X menghampiri 3, 9 tolak 3, 6 tolak dengan 2X. Per dengan X tolak 3. Ni tulis banyak kali kan. 2X tambah 3 punca. Ini boleh faktor. Ni ada 6, ada 2. Kita boleh keluarkan. Keluarkan apa? Sebab kita nak X kat depan kan. X tu positif, yang ni negatif. So kita keluarkan negatif 2. Negatif 2. Darab berapa negatif? Darab berapa? 6. Negatif 2 kali berapa dapat 6? Negatif darab negatif lah. Negatif 3. Negatif 2 darab negatif 3 dapat 6 positif. Okey, yang ni pula negatif 2 darab dengan X. Negatif 2 darab X dapat negatif 2X. So cikgu faktorkan macam tu. Okey, bawah sama juga. 3 tambah 2X tambah 3 punca. Okey, so kita nampak yang sama tu. Apa yang sama? Ni. Boleh potong. Ni masih ada had ya. Had X menghampiri 3. Okay, so sekarang kita tinggal negatif 2 dan 3 tambah 2X tambah 3 punca. Barulah masukkan nilai 3 tadi. X dia 3. Masuk kat sini. X dia 3. So dapat negatif 2. 3 tambah 2 kali 3, 6 tambah 3, 9. Punca kuasa 2, 3 kan. 3 tambah 3, 9. Negatif 6. Negatif 2 per 6. Kecilkan lagi. Negatif 1 per 3. Panjang kan? Panjang tu sebab cikgu tulis banyak kali. Kalau kamu rasa kamu boleh apa ni? Boleh pemudahkan. So tinggal kamu berapa step. Cikgu tunjuk untuk kawan-kawan yang ni lah. Kawan-kawan yang tak nampak nanti kan. First time nampak benda ni. GH. Okay, bentuk ni lah yang kena ingat balik ni. Bentuk faktor dia tu. HI kan? Okay, boleh cuba I. Yang dah siap, Salim boleh cuba I. Jangan lupa ambil kehadiran ya untuk 3 kelas ni. Ada wakil tak ambil? Kalau tu cikgu tak dapat lagi kehadiran 5 SP. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Yang mana tak faham part mana, kenapa ini, kenapa itu. Macam mana nak tahu konjugat positif ke negatif? Ikut apa yang dia bagilah. Kalau dia bagi sini negatif, kat sini positif.
Kalau dibagi positif, kat sini kita buat negatif. Macam tu, tukar je. Pelajar asrama 14 orang. Kelas? Tak tahu kan? Ya. Okey, dah? Kita nak cuba I pula. Ada yang dah cuba? SH 4 orang asrama. Okey. SG 7. 11. SP 3. Okey. Okey. Okey, I had X menghampiri negatif 2 untuk fungsi X tambah 2 per dengan 5X tambah 14 punca kuasa 2 tolak 2. Okey, kalau kita tengok ni mesti tak boleh lah sebab nampak macam ni lah kan ada punca ni. Kalau nak try masuk pun boleh, negatif 2 tambah 2 dah kosong kan. So tak boleh. Lepas tu kita nak faktor pun tak boleh nak faktor. Ni bukan nombor kuasa 2 sempurna. Ini pun tak ada kuasa 2. Jadi apa yang kita boleh buat ialah darab dengan konjugat dia. So apa dia punya konjugat ni? Tadi yang tanya tadi. Kalau sini tolak, sini ialah tambah. Jadi dia tukar je 5x tambah 14 punca kuasa 2 tambah 2. Atas dan bawah sama. 5x tambah 14 tambah 2. Okey. So apa jadi ni? Apa jadi ni? Ingat lagi tak? Cikgu tulis balik. Bagi ingat. Bagi tak ingat. Tarik sikit ke bawah. 4/5. Okey, betul jawapan dia 4/5. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan 2 kurungan 1 tambah 1 tolak AB. So kat sini sekarang ni AB. Ni A, ni B. Jadi kuasa 2 dia apa? 5x tambah 14 punca kuasa 2 kuasa 2 tolak B dia 2 kuasa 2 atas sama je lah x tambah 2 5x tambah 14 punca kuasa 2 tambah 2. Okey, had tulis, jangan lupa. Okey, lepas tu dia jadi apa ni? Bila rumah ni kuasa 2 hilanglah rumahnya. Allah. X tambah 14, itu je. Tolak dengan 4. 2 kuasa 2 ialah 4. Atas tulis balik. X tambah 2, 5x tambah 14 punca kuasa tambah 2. Had tulis juga. Okey, kalau siapa yang boleh ni apa? Nak skip mana-mana step boleh lah. Jadi ini boleh settlekan. 14 tolak 4 ialah 10. Atas tulis balik. Iyalah tulis banyak kali kan. Janji faham. 5x tambah 14 tolak 4 tadi 10. Tak boleh juga potong kan. Tapi nampak macam ada apa ni? Faktor sepunya ni. Ya. Negatif 4 tu bukan positif 4 ke? Mana? Yang negatif 2 kuasa 2 tu dia jadi positif 4. Positif 4 ni. Ni ada tolak ni. Dia jadi positif kalau dia ada dalam kurungan je. Ini positif. Okey. Tapi dia tolak kan? Kan kita tolak ni. Ni tolak ni kan? Ya. Ni memang positif. Tapi tanda dia ni tolak kat sini. Sini tolak, ni tolak. Okey, boleh? Okey, terus cikgu. So kat sini nampak ada 5 dengan 10. Jadi kita boleh faktorkan 5 dengan ni 5 kali 2 kan? Jadi kita boleh keluarkan. Kita boleh keluarkan tambah 2. Keluarkan apa? Keluarkan 5. So 5 kali berapa 5x? 5 kali x 5x. 5 kali berapa 10? 5 kali 2 10. Lepas tu dah nampak dah ada kurungan yang sama. Bolehlah potong. Potong. Had jangan lupa. Tulis lagi had. Had x menghampiri negatif 2. Had x menghampiri negatif 2. So sekarang kita dah tinggal
Tinggal siapa? Tinggal yang tinggal lah. Apa yang tinggal? 5x tambah 14 punca tambah 2 per dengan 5. Barulah kita masukkan x2 negatif 2. Okey, so masukkan x negatif 2, 5 darab negatif 2 tambah 14 punca kuasa tambah 2 per dengan 5. 5 kali negatif 2 negatif 10, negatif 10 tambah 14, 4 punca kuasa ialah 2. 2 tambah 2 per 5 ada negatif ke? 4 per 5. 4 per 5 tadi kan? Apa yang dah bagi jawapan tadi? So 4 per 5. Betul lah 4 per 5. Okey tak? Best tak? Best tak belajar? Lain dia. Cikgu. Tak pernah jumpa benda ni kan? Kalau dalam mat tu biasa-biasa je nombor dia. Ini sampai punca-punca. Tu asrama lah tu ya? Okey. Tapi dalam buku teks ni cikgu tak jumpa yang had menghampiri infinity. Tapi nanti kita carilah ya. Kita cuba pandaikan yang ni dulu. Kalau dah pandai baru cikgu masukkan yang infinity tu untuk next. Okey, yang dah I tu boleh tengok yang nombor 3 pula. Kita bagi settle latihan buku teks ni semua. Kalau cikgu laju bagi tahu ya. Okey dah? Dah ya? Okey, nombor 3 sama juga. Kita tengok dulu kita boleh guna cara apa. Had X menghampiri kosong untuk fungsi X kuasa 2 tolak 2X per dengan X kuasa 3 tolak 4X. Kalau kamu masuk je terus nilai kosong, X kosong kuasa 2 kosong, tolak dengan 2 darab kosong pun kosong, jadi dah kosong kan? Tak boleh lah, tak boleh masuk terus. Jadi kita cuba cara kedua iaitu faktorkan. Boleh tak faktorkan? Kalau nak faktorkan yang ada nombor kuasa 2 tak boleh. Tapi kita ada X sini. Jadi kita boleh faktorkan keluarkan X. Sama juga bawah ni. X kuasa 3 ada X, sini pun ada X. Jadi kita boleh keluarkan X. Okey, jom keluarkan X. Keluarkan X yang tinggal. X darab berapa jadi X kuasa 2? X darab X. X darab X, X kuasa 2. Tolak. X darab berapa jadi 2X. X darab 2. X darab 2, 2X. Okey, settle. Yang atas, yang bawah. Keluarkan X juga sebab X kat sini ada satu je kuasa dia. Jadi kita akan keluarkan kuasa yang sehabis-habis kuasa lah.
So kita dah keluarkan X 1, yang tinggal ni 3, tinggal lagi 2. Okey, tolak dengan X dah keluar, yang tinggal 4. Okey, so yang ni boleh potong dah. X dengan X, ada X atas, ada X bawah, potong. Okey, yang bawah ni macam nampak ada nombor kuasa 2 sempurna je. Ada kan 4 ni kan. Jadi cikgu tukarkan dulu dia kepada nombor kuasa 2 sempurna. X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 ialah 4. Ni ialah had. Okay. Macam tadi juga, bila kita ada A kuasa 2 tolak B kuasa 2, dia akan jadi 2 kurungan 1 tambah 1 tolak AB AB. Jadi sekarang kita ada 2 kan, kuasa 2 dan kita ada operasi dia ialah tolak. Jadi faktor dia akan jadi 2 kurungan juga. Yang atas memang itulah X tolak 2. 2 kurungan 1 tambah 1 tolak A dia apa? X 2 X 2. Had. Okay, lepas tu ada sama kan? X tolak 2 X tolak 2 sama. Boleh potong. Okay, yang tinggal ialah kalau potong atas tu tinggal apa? Tinggal 1 per dengan X tambah 2. Barulah masukkan X tu kosong. Jadi sama dengan 1 per kosong tambah 2 ialah 1 per 2. Ya betul, 1 per 2. Dia dapat kan? 1 per 2. Okay, sebab kita banyak gunakan ni lah yang kita dah belajar dahulu kala tu. Kalau ingat lah, sepatutnya kena ingat lah kan. Okay, B pun sama. Cuba faktorkan. B tu faktorkan guna kalkulator tadi. Nilai A apa, nilai B apa. Cuba dulu. Jadi ke tak jadi? Okey, B. Buat kat sini. Cukup kot. B had X menghampiri 3 untuk fungsi X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 per dengan 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 3. Okey. So faktorkan. Faktorkan dengan kalkulator tadi. Mana tadi? Cikgu dah ada A terus. Masukkan A1, B negatif 4, C 3, kita dapat ni kurungan kan? Kita dapat X dia 3, positif jadi negatif, dan X dia 1, positif jadi negatif. So X, X per dengan yang bawah pula, A dia 2, B dia negatif 5, C dia negatif 3. So kita dapat 3 jadi negatif, lagi 1 0.5, negatif 0.5 jadi positif lah. Positif 0.5 tu apa? 1 per 2 kan? 1 per 2 bawa naik jadi 2x. Okay, yang ni x. Had. Okay, apa yang boleh potong? Apa yang boleh potong, potong lah. Sama kan? Potong. Yang tinggal had X menghampiri 3 untuk X tolak 1 dan 2X tambah 1.
Okay, lepas tu masukkan nilai 3 tolak 1, 2 darab 3 tambah 1. 3 tolak 1, 2. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. 2/7. Betul tak? Ada yang salah tak? Faktor cikgu betul tak? Tambah tadi kan? Betul lah. Okey dah ya? Boleh? Laju-laju sikit. Dah nak setengah dah. Nanti cikgu tinggalkan kamu buat latihan lah. Ni cikgu tunjuk beberapa contoh. Nanti kamu buat latihan. Nanti lepas ni next class kita sambung untuk yang prinsip pertama pula. Boleh buat banyak lah sekali nanti compounding. Oops. Okey. Tadi apa? V dah C. C kita buat laju-laju sikit boleh? Okay, tengok berapa laju kita boleh buat. S kuasa 3 tolak 5 S kuasa 2 tambah 6X per dengan X kuasa 2 tolak 3X. Okay, so kalau kita masukkan X ni, habislah kosong kan. So kita faktorkan 3. Okay, faktorkan nak keluarkan apa? S ada, so X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 per dengan X pun keluar, X tolak 3, boleh potong. Yang tinggal tu ini faktorkan X menghampiri 3, faktorkan A dia 1, B dia negatif 5, C dia 6. Dapat X dia 3, so X tolak 3 dengan X dia 2, X tolak 2 per dengan X tolak 3. Boleh potong. So tinggal had X menghampiri 3, X tolak 2. Jadi masukkan nilai 3 tolak 2 sama dengan 1. D. Had X menghampiri kosong untuk fungsi 5X per dengan 3 tolak X tambah 9 punca kuasa. So yang ni kita darab dengan konjugat dia 3 tambah X tambah 9 punca, 3 tambah X tambah 9 punca. Okay, ingat balik tadi tak? Kuasa 2 kan? Tak ingat kita tulis balik. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Jadi kat sini kita dapat Cikgu, bawakan sikit kertas tu cikgu. Tak nampak. Terima kasih cikgu. ni dalam buku teks. Tak ada buku teks ke? Okay, so jadi berapa ni? 3 kuasa 2 tolak dengan X tambah 9 punca kuasa 2 kuasa 2. Okay, so ini jadi 5X per dengan 3 tolak dengan X tambah 9. 3 pula. 3 kuasa 2 9. Had X menghampiri kosong. So had X menghampiri kosong untuk 5X. 9 tolak X, negatif positif negatif, 9 tolak 9 tak ada kan? X ada atas Okay, so dapat had ni dia kan? Kalau cikgu tersilap beritahu So 9 tolak 9 kosong.
5x per negatif x. Tengok balik, mana yang salah? X 3, x tambah 9 tambah, okey, kita dapat x tambah 9 betul. 9 tambah x pula 9 betul. Oh, yang atas ni tak darab. 3 tambah x tambah 9. Ni ada darab. 3 tambah x tambah 9. Okey, sini ada darab lagi lah. 3 tambah x tambah 9. Okey, bawah tu jadi negatif x. Sini ada juga lagi 3 tambah x tambah 9 juga. Okey, ni boleh potong x dengan x. So positif, negatif, negatif. Tinggal kat atas lah negatif, bawa negatif naik atas. Negatif 5, 3 tambah x tambah 9. Masukkan kosong. So kosong kat sini, kosong tambah 9 kosong. 9 punca kuasa 3 kan. 3 tambah 3, 6. Negatif 5, negatif 5 darab 6. Negatif 30. Negatif 30. Okey, dah? Okey, semua diam je, dah lah kan? Ni soalan di E. Ada lagi 2 soalan sebelum cikgu tinggalkan kamu dengan beberapa latihan. E. E pun samalah. E pun nampak macam kita kena gunakan juga. X menghampiri 4 untuk X tolak 4 per dengan 2 tolak 8 tolak X. Okay, jadi kita darabkan dengan 2 tolak tambah 8 tolak X. 2 tambah 8 tolak X. Okay, so bila kita darabkan dapat X tolak 4 darab dengan 2 tambah 8 tolak X. Ini jadi apa? 2 kuasa 2 tolak 8 tolak X punca kuasa 2. Hai. Okay. So atas ni tulis sama. Jangan kacau dulu. Yang bawah ni kita nak sertakan 2 kuasa 2 ialah 4 tolak dengan
Ini 8 tolak X. 4 tolak 8. 4, 2 tambah 8 tolak X punca. 4 tolak 8, negatif 4, negatif positif. Kini nampak macam sama kan? Cuma kedudukan je lain. Kita boleh tukarlah kedudukan dia kalau nak bagi nampak sama. Tukar X pergi depan, negatif 4 pergi belakang. Barulah jadi sama. Tapi kalau nak potong terus pun boleh. Cuma nanti ada yang bertanya. Baru sama kan? Dia sama baru dah kita potong dia. Ni jangan lupa tulis. Had menghampiri 4, had X menghampiri 4. Okey, dah potong. Baru dah kita masukkan nilai dia. 2 tambah 8 tolak X dia 4 punca. Bawah dah 1 kan? Jadi 2, 8 tolak 4, 4 tambah 2 tambah 2, 4. Baru ada suara. Kita dah tidur dah. Okey, so F ni nak buat sendiri ke kita nak buat last sebelum buat soalan? Sebelum buat homework. Nak cuba buat sendiri? Nak. Kita buat sendiri lah. Nak cikgu. Buat sendiri Okey, So, boleh. homework dia Boleh. apa tu? F ni latihan apa tadi? 3F kan? 3F latihan apa tadi? Latihan kendiri 2.1 nombor 3F. Yang lain kita dah buat. Lepas tu latihan formatif 2.1 ni cuba kita bagi mahirkan yang ni dulu ya sebelum kita tengok yang lain. 2 A, B, C sampai F dengan nombor 3. 3 ada 3 je. 3 ada A, B, C. Cuba dulu yang tu. Okey, ready je lah ya kelas admit ni bila-bila cikgu free. Esok Jumaat kan? Jumaat ada, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa cikgu tak ada kelas, tak ada di sekolah pun boleh kalau nak. So ready je, nanti kalau cikgu tak ada kelas, masuk je lah. Biasanya malam lah kamu free kan? So busy. Oops. Free cikgu. Okay, so buat homework dulu. Sebelum kita tengok yang lain. Mungkin ada had menghampiri infinity tapi cikgu tak jumpa dalam buku teks. Nanti cikgu nak tunjuk jugalah. Had menghampiri infinity tu macam mana pula kita nak buat. Okay? Okay, buat homework ni. Okay, Terima kasih, bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu.